Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata bi'iznillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita menyambung sesi bacaan kita. Kita membaca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Aiz rahimahullah. Setelah lama kita berehat dan kuliah kita kuliah online yang membawa tajuk yang lain, berbeza, kitab yang lain. Untuk kuliah online, Ana akan buat juga sambungan kitab yang Ana baca secara online tersebut. Masih lagi diteruskan secara online, cuma jadualnya insyaAllah Ana akan umumkan di status bagi sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Umar Muslih Al-Husaini. Kelas kita di Baitul Salam ini kita sambung bacaan kita, baca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dan kita ketika sebelum PKP kita dah sampai pada muka surat 107 dan kita masuk pada matan baru. Kata Syekh, seseorang hamba tidak terkeluar daripada iman kecuali dengan mengingkari perkara yang boleh memasukkannya ke dalam kekufuran. Kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan apabila seseorang itu masuk Islam, dia dah menjadi orang Islam, kita tidak boleh bermudah-mudah untuk kafirkan dia, keluarkan dia daripada Islam, kecuali dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Manakala amalan-amalan ibadat yang tidak dilakukan, itu termasuk dalam bab yang kita tidak boleh secara mutlak, tidak boleh mengkafirkan secara mutlak. Ada perbincangan yang tersendiri. Jadi yang menyebabkan seseorang itu murtad atau keluar dari Islam apabila dia telah membatalkan kalimah syahadahnya. Ini secara umum apa disebutkan oleh Syekh. Syarah, kata Syekh memberitahu tentang jawapan kepada Khawarij dan Mu'tazilah. Golongan Khawarij, mereka berpandangan bahawa apabila seorang beriman melakukan dosa besar, sekali dibuat dosa besar, dia terus terkeluar daripada Islam. Jadi Syekh kata tak boleh nak keluarkan orang daripada Islam kecuali dia membatalkan sesuatu yang memasukkan dia dalam Islam, iaitu membatalkan syahadahnya, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu kufur, iaitu yang kita bincangkan sebelum ni, dalam panjang lebar kita bincangkan. Okey. Jadi tolak juga pada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, dia tidak mengkafirkan. Dia kata tak boleh nak keluarkan orang itu daripada sifat keislamannya kerana dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan orang itu melakukan sebahagian amal ibadah. Kalau dibuat dosa besar, tak boleh kita lupakan sebahagian daripada kebaikan yang wujud pada orang tersebut, sebab dia hanya disebabkan dibuat dosa besar. Jadi macam mana kedudukannya? Dia kata di dunia ini dia berada dengan istilah yang dinamakan sebagai manzilatun baina manzilataini, satu tempat
antara dua tempat, satu kedudukan antara dua kedudukan. Kedudukan itu tersendiri. Antara dua kedudukan ialah antara Islam dan kafir. Dia duduk kat tengah-tengah. Nak kata di Islam pun tak boleh sebab dia dah buat dosa besar. Nak kata dia kafir tak boleh sebab dia masih lagi ada kalimah syahadah dan beberapa amalan kebaikan. Jadi kata manzilatun baina manzilataini. Jadi kalau dan perkara ini ialah akidah Mu'tazilah berkaitan dengan kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Bila ditanyakan pada mereka, kalau begitu keadaan mereka, macam mana kalau mereka meninggal dalam keadaan begitu? Dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripadanya. Mereka kata, kalau meninggal, orang ini kekal dalam api neraka. Jadi ke akhirat, dia kekal kat neraka. Sama seperti Khawarij. Khawarij dengan Mu'tazilah sepakat pada pandangan mereka, etikad mereka terhadap hukuman terhadap orang yang melakukan dosa besar di akhirat. Mereka berbeza dalam menjatuhkan hukuman di dunia. Di dunia mereka berbeza. Sebab tu Khawarij bila nampak orang buat dosa besar, mereka boleh bunuh. Sebab tu kalau akidah Khawarij ni, dia boleh pergi bom kat mana-mana tempat maksiat, tempat dianggap dosa besar. Ada orang Islam yang buat perkara yang dianggap dosa besar, mereka akan bunuh. Mereka tidak ada istilah nak bagi ruang untuk taubat, nak ajar, tak ada. Sebab bagi mereka, once seorang tu buat dosa besar, mereka telah melakukan perkara yang telah mengeluarkan mereka daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan golongan Khawarij adalah golongan yang sangat menjaga syariat Allah. Dia ekstrim dalam memelihara hukum Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak boleh menerima ada orang yang boleh melakukan dosa besar. Dosa kecil juga dipandang, dipandang dengan dosa besar memanglah sepatutnya dosa sepatutnya kita pandang dengan pandangan yang serius. Namun Khawarij mereka ekstrim, lebih daripada nas. Kita bukan kata kalau orang yang betul-betul mulazamah dengan agama, kita kata dia ekstrim, tak boleh. Kalau orang sembahyang cukup orang nampak orang terkeluar aurat yang kita tegur, itu bukan ekstrim sebab dia melazimi nas. Kenapa Khawarij dikatakan mereka ni ekstrim? Apabila mereka mereka jaga syariat melebihi dan menghukum pada orang lain melebihi nas. Apabila kita buat satu perkara melebihi daripada apa yang diperintahkan, namanya ekstrim atau al-ghulu. Adalah al-ghulu. Golongan Mu'tazilah dia lebih ringan. Mereka sebab itu Mu'tazilah datang selepas Khawarij. Mu'tazilah datang selepas Khawarij. Khawarij timbul sejak pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Mereka bunuh Sayyidina Uthman, mereka cuba bunuh Sayyidina Ali, mereka cuba bunuh Muawiyah. Tiap-tiap wujudnya pemimpin Muslim, pasti akan ada sahaja golongan Khawarij yang cuba ingin membunuh mereka. Kerana pada Khawarij, akidah mereka hanya bermusuh dengan orang Islam yang dikatakan melakukan dosa besar. Seperti kalau lihat kepada sejarah Khawarij, kadang-kadang sesuatu yang mereka rasakan dosa besar itu kalau lihat balik, sebenarnya bukan dosa besar. Kerana mereka selain daripada mereka sifat mereka yang ekstrim, mereka juga Nabi sifatkan sebagai golongan yang jahil, iaitu mereka baca Quran tapi bacaan mereka tidak lebih daripada kerongkong mereka. Tak lebih kepada apa? Mereka baca Quran tapi tidak memahami isi kandungan sebenar, dan mereka mereka memahami Quran dengan cara mereka. Akhirnya bila bergabungnya antara ghulu dan juga jahil, menyebabkan seseorang itu boleh melakukan perkara dan perkara-perkara buruk atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, sehingga mereka boleh kafirkan Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang merupakan orang yang terjamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan kerana Uthman berbeza ijtihad politik dengan mereka. Ini pemikiran Khawarij. Golongan Mu'tazilah seperti disebut tadi lebih ringan. Mereka datang kemudian setelah mereka melihat keburukan yang banyak berlaku disebabkan oleh Khawarij. Khawarij lah yang menyebabkan segala fitnah yang berada. Sebabkan Khawarij bunuh Sayyidina Uthman lah berlakunya asal atau usul kepada perasaan tidak puas hati antara Sayyidina Muawiyah dan Ali bin Abi Talib. Kerana Muawiyah menuntut supaya darah Uthman
menuntut supaya darah Uthman dipelihara tu, minta supaya dihakimi orang-orang yang membunuh Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali melihat kepada maslahah yang lebih besar. Beliau berpandangan sekiranya pada ketika itu ditangkap golongan Khawarij sedangkan mereka telah menguasai Madinah Munawwarah dan mereka mempunyai pengikut yang ramai, dan mereka ketika itu mereka pula yang berada di dalam pemerintahan, kalau dibuat tindakan yang drastik dalam ketika waktu yang sama menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat atau berlakunya kelemahan pada khalifah Islam itu sendiri. Berbeza ijtihad politik antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, kisah yang seperti kita ketahui. Dan keburukan akhirnya timbulnya Syiah, timbulnya golongan Murji'ah yang nak lawan balik dengan Khawarij. Mu'tazilah dia cuba jadi orang pertengahan. Sentiasa kita nampak ahli bid'ah ni, dia bila nampak satu bid'ah dia cuba cari penyelesaian yang lain, nak jadi orang tengah, nak jadi Murji'ah yang langsung tidak kafirkan siapa-siapa pun tak boleh, nak jadi Khawarij yang kafirkan orang buat dosa dia pun lampau, jadi ke jalan tengah. Tapi masalahnya jalan tengah yang difikirkan itu bukan berdasarkan kepada nas dan tidak berdasarkan kepada petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu isi kandungan Quran perlu disyarahkan dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu sendiri perlu difahami berdasarkan kepada kefahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menerima hadis direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima direct, mereka bukan setakat menyaksikan mengetahui kalam Nabi, mereka menyaksikan keadaan sekeliling, mereka juga tahu bagaimana konteks suatu hadis itu dilakukan, dan mereka juga tahu bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu mereka adalah kurun yang terbaik dalam merujuk pemahaman terhadap nas. Jadi akidah kita perlu memahami Al-Quran, wajib beriman Quran, sunnah Nabi, dan menurut fahaman salafus salih di kalangan sahabat, kemudian anak murid sahabat, tabi'in dan tabi'in, kerana mereka memahami nas dan memahami konteks, dan mereka memahami bagaimana generasi awal memahami nas, dan ketika mereka faham nas begitu, Nabi redha dan Quran redha dengan kedudukan mereka. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab itulah perlu dikaitkan pemahaman terhadap nas itu pada pemahaman salafus salih. Dan yang kita tidak, bila kita kata ikut kepada fahaman salafus salih, tidak bererti kita meletakkan mereka sebagai maksum. Cuma kita kata sumber akidah itu ialah selain daripada Al-Quran, sunnah, ialah ijma' salafus salih. Takkan semua sahabat ijma' melakukan perkara yang bercanggahan dengan syarak. Manakala ijtihad pribadi perlu dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya itu bersesuaian dengan Quran, kita terima. Sekiranya ada ijtihad yang salah, diketahui dan diterangkan oleh sahabat yang lain. Sebab itu berlaku khilaf dengan sahabat, diketahui yang mana betul dan salah. Sebahagian daripada masalah memang wujud khilaf, namun diketahui siapakah berada di atas kebenaran, siapa yang salah. Sebab tu kalau ijtihad personal sahabat sendiri pun tidak dijadikan sebagai nas, tapi perlu dirujuk kepada nas. Ianya tidak nas tapi perlu dirujuk kepada nas. Sekiranya ijtihad sahabat tadi bersesuaian dengan nas, maka pandangan sahabat tadi merupakan satu sumber untuk kita mengetahui bagaimana generasi awal itu memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini, kata Syekh memberitahu tentang jawapan kepada pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang itu terkeluar daripada iman disebabkan melakukan dosa besar. Kata-katanya ini mengandungi penegasan, iaitu kata-kata Imam Tahawi mengandungi penegasan terhadap apa yang telah dikatakan sebelum ini. Apa dia? Beliau kata, kita tidak mengkafirkan seseorang daripada ahli kiblat disebabkan oleh dosa yang dilakukannya selagi dia tidak menghalalkannya. Iaitu kalau buat dosa, kata Syekh, selagi dia tidak menghalalkannya, dia masih lagi dikira seorang yang beriman, walaupun kita dah syarahkan sebelum ini.
kata-kata ini benar, namun tidak 100% benar dari segi penafsirannya. Sebab ada sebahagian daripada amalan, walaupun dia tidak menghalalkannya, amalan-amalan yang menyebabkan bila seorang itu buat, dia terkeluar dari Islam, walaupun tak perlu nak kata, nak tengok dia halalkan atau tidak. Orang pergi sembah patung, minta dengan patung, menangis dan meminta, bercakap, dia dah buat amalan yang tak perlu kita tanya isi hati dia. Amalan yang kufrul bawah, amalan kufur yang jelas. Lepas tu kata Ibn Abil Iz rahimahullah, kata-kata Abu Ja'far At-Tahawi benar dan tidak syak lagi. Cuma beliau nak syarahkan supaya yang Syekh Imam Tahawi tidak bermaksud untuk menghalalkan ataupun tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia kufur, iaitu perkara kufrul bawah, kekufuran yang jelas. Jadi adakah Imam Tahawi silap? Tidak. Cuma Syekh Imam Ibn Abil Iz, beliau ketika beliau syarah, beliau kata kalau disebutkan lebih detail lebih elok. Biasalah karangan manusia ni, kadang-kadang kita nak buat ayat, kadang-kadang ada perkataan yang kita tertinggal. Okey. Ini telah dibincangkan sebelum ini, jadi kita tak bincangkan dengan lebih panjang. Seterusnya kata Syekh kata, wal imanu wal iqraru bil lisan wastasdiqu bil jinan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun wal iman wahid wa ahluhu fi aslihi sawa'un wat tafadulu bainahum wal khasyati bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Kata Syekh, iman adalah ikrar dengan lisan. Iman, Syekh memberitahu, iman ialah pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Jinan, hati disebutkan jinan kerana hati itu anggota yang berada di dalam diri kita yang tak dapat dilihat. Etikad seseorang kita tak dapat lihat. Kebiasaannya malah hampir semua sesuatu yang perkataan bahasa Arab yang tersusun daripada kalimah jim dan nun, artinya dia melambangkan kepada perkara-perkara yang tak dapat dilihat oleh mata. Contohnya jin. Jin tak dapat dilihat oleh mata kita. Junun, gila. Gila pun kita tak nampak. Kadang-kadang kita nampak handsome, cantik, tapi bila kenal betul-betul, rupanya orang tu sakit. Janin. Janin juga kita tak nampak. Janin ada dalam perut ibunya. Jannah syurga, tak nampak. Jannah kebun, tebal sangat. Bila kebun tu tebal sangat, tak nampak apa yang berada di dalamnya. Junnah, perisai juga dia menutup tuan dia. Jadi jinan, hati juga dinamakan hati dinamakan sebagai jinan sebab hati anggota yang berada dalam badan kita. Jadi jinan bukan bererti ketul hati. Jinan adalah i'tiqad, sesuatu fahaman, suatu i'tiqad yang wujud dalam hati seseorang. Sebab tu kata Syekh, iman adalah wal iqraru bil lisan, ikrar dengan lisan, was tasdiqu bil jinan, dan membenarkan dengan hati. Lisan mengungkapkan, hati membenarkan. Syekh menukilkan akidah tahawiyah daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti mana beliau terangkan pada muqaddimah matan. Jadi qaul ini merupakan qaul Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berpandangan bahawa iman ialah apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah dan syaratnya hatinya sama seperti ungkapannya. Dia beriktikad, dia faham makna, dia beriktikad dengan dia, ikhlas dengan kalimah tersebut. Segala tuntutan hati berkaitan dengan kalimah syahadah cukup untuk kita jadikan dia sebagai orang Islam. Maksudnya dia adalah orang Islam dan iman dia sempurna apabila dia mengungkapkan kalimah la ilaha illallah dan dia tasdikkan dengan hati. Namun ahli sunnah wal jamaah secara umumnya di kalangan salafus salih, semua al-hadis, semua imam-imam yang lain,
kecuali Imam Abu Hanifah dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman, guru kepada Imam Abu Hanifah. Mana kecuali mereka mengatakan bahawa mereka tambah lagi satu rukun lain selain daripada ikrar dengan selain daripada ungkap dengan lidah, ikrar dengan hati, iaitu wal amalu bil arkan, beramal dengan anggota badan. Tidak beramal belum lagi dikira sebagai seorang Islam. Artinya apa? Okay. Kalau ada orang datang, dia nak masuk Islam. Dia masuk Islam, dia mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia yakin dengannya. Okey, untuk Abu Hanifah selesai Islam. Sebab Abu Hanifah di kalangan fuqaha, hukum fiqh selesai dah. Betul tak? Perlu tak kita nak kaji lagi dia ni nak beramal macam mana? Tak, dia ucap kalimah syahadah, selesai. Dan perkara ini sebenarnya disepakati oleh ahli sunnah yang lain. Sebab apa? Kalau orang tu ucap kalimah syahadah, kemudian dia yakin kalimah syahadah, dia faham maknanya, kita tak isi hati dia kata dia betul-betul yakin, kita hukumkan hukum zahir. Sepatutnya dia dah jadi orang Islam. Cuma ulama akidah membincangkan perkara ini lebih daripada itu. Mereka tak bincangkan iman dalam erti kata cara kita bermuamalah dengan mereka di dunia. Di dunia, ya, mereka dah ucap kalimah syahadah, kita kata mereka telah pun beriman. Tapi iman yang dibincangkan sebenarnya oleh ahli sunnah, jumhur ahli sunnah, malah hampir berlaku ijma', kecuali apa yang dinukilkan daripada Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, ya. Mereka bincangkan iman yang menyelamatkan seseorang itu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah syahadah yang menyebabkan seseorang itu terlepas daripada neraka dan masuk ke syurga. Bukan cerita iman kat dunia. Kat dunia ni munafik pun, kalau dia ucap kalimah syahadah, kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah orang Islam. Sebab tu di sini adanya sebahagian pada ulama mengatakan bahawa kenapa Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Hammad, guru pada Imam Abu Hanifah, boleh mengeluarkan pandangan begini, kerana mereka di kalangan fuqaha dan mereka pengaruh ilmu fiqh itu kuat, sehingga mereka memandang dalam masalah ini, mereka melihat bahawa kalau orang tu ucap kalimah syahadah la ilaha illallah, kita hukumkan dia sebagai Islam, tak boleh keluarkan daripada Islam. Amalan dia seterusnya menyempurnakan iman. Amalan seterusnya menyempurna, bukan menyempurnakan, dia sebagai suatu perkara yang mesti wujud setelah dia beriman. Mesti diwujud. Artinya apa? Kalau dia tak buat, kata Abu Hanifah, orang Islam, ucap kalimah la ilaha illallah, kemudian tak sembahyang, tak puasa. Okey, dia orang Islam, tapi dia berhak untuk dia nak dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, berhak menerima wa'id Allah Subhanahu Wa Taala, janji bur Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ahli sunnah yang lain mengatakan bahawa tak cukup. Sebab apa? Iman yang kami bincangkan bukan bab iman di dunia. Kami bincangkan iman yang menyelamatkan seseorang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu bila dia masuk Islam, dia perlu selain daripada ikrar dan yakin dengan hati, dia perlu juga beramal. Wajib beramal. Kalau tidak ada amalan, dia tidak dikira sebagai seorang Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di amalan itu bagaimana? Ya, anda akan kembali. Amalan dimaksudkan amalan macam mana? Adakah dengan sebab seseorang itu dia tinggalkan sembahyang sekali, tinggalkan puasa, kita kata dia ni kafir? Terkeluar, atau tak, kalau orang masuk Islam kemudian tak sembahyang, kita kau keluar balik, kau ni tak Islam lagi, kau ni murtad. Tidak. Amal yang dimasukkan oleh Islam Jamaah ialah jinsul amal, iaitu amalan Islam secara umum. Jenis amal, bukan ahadul amal, bukan satu persatu amal. Contoh, orang masuk Islam, ucap kalimah la ilaha illallah, yakin dengannya, dan dia ada masa, dia mampu beramal, ditinggalkan, dia tolak semua amalan, langsung tak beramal, dia tak Islam. Kerana syarat kalimah la ilaha illallah antaranya adalah al-istislam, al-inqiyad, iaitu patuh dengan ajaran Islam. Itulah erti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau dia tak beramal langsung, iaitu sikit pun tak beramal, menolak jinsul amal, dia dikira belum lagi Islam di sisi Allah. Di sisi
Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia nak declare, bila kita belajar akidah ni, kita belajar tentang bagaimanakah iman yang menyelamatkan seorang daripada neraka. Dia tak boleh declare, saya dah ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, kemudian minum arak, berzina, kemudian tidak solat, tak zakat, tak kenal siapa, hanya sekali peristiwa ucap kalimah syahadah, kita tak kata dia sebagai seorang Islam. Dari segi apa? Dari sisi Allah, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kat dunia, setelah kita perlu apa? Perlu kita dekat, kita panggil, kita ajar, itu dalam bab amalan. Tapi hakikatnya dia belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Namun kalau dia masuk Islam dan dia faham maknanya, iaitu dia ucap kalimah la ilaha illallah, kemudian dia meyakini dengan hati dan dia beramal, maknanya dia sembahyang. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, tidur. Maghrib, tidur. Isyak, sembahyang lagi. Orang masuk Islam, kaya raya tak nak keluar zakat. Pemerintah pergi bagi sikit zakat. Artinya apa? Dia dari sisi ahli sunnah, dia beriman ke tidak beriman? Dia masih lagi dikira sebagai orang beriman. Khilaf berlaku pada setengah pada amalan. Seperti solat tadi, mazhab Hambali kata dia bertinggalkan solat boleh untuk keluar dari Islam, tapi orang jumhur mengatakan dia masih lagi Islam, kerana solat yang menyebabkan seorang itu tidak terkeluar dari Islam bila tak solat langsung. Tapi kalau solat tinggal, dia masih dikira sebagai orang Islam yang melakukan dosa yang besar ikut pandangan jumhur. Walaupun kalau mereka ditangkap, pemerintah wajibkan dia semayang, dia tak semayang, dia masih boleh dihukumkan dengan hukuman hududnya, iaitu hukuman bunuh, namun dia masih Islam ikut jumhur. Artinya dibunuh kerana apa? Hukum hudud. Kerana dia tak solat. Tapi bagi pandangan Imam Ahmad, dia dibunuh kerana riddah. Artinya lepas bunuh, jenazah dia bukan kubur kat orang Islam, kubur kat tempat orang non-Muslim. Berbeza berjumhur. Jumhur kalau dia dibunuh sekalipun kerana hukuman hudud tidak solat, dia tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap diuruskan seperti orang Islam. Itu perbezaan dari segi pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kedua-duanya besar, bukan solat ni mudah. Kedua-duanya bunuh. Ya. Hakikatnya dalam sejarah Islam belum ada orang yang dipancung atau dibunuh kerana solat. Sebab apa? Sebelum semua mazhab menjaga kalau siapa yang tak solat, pemerintah dapat tangkap, ada waktu istitab untuk minta ditaubat. Sama ada mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i. Biasanya kalau nampak pedang kat depan, kau tak sembahyang, kau mati, kena bunuh. Sembahyang lah, confirm lah. Munafik pun sembahyang. Sebab tu dari segi hukumannya, betul, hukuman berkaitan solat cerita tentang kepentingan solat. Dan itulah hukumannya Allah tetapkan. Cuma dari segi pelaksanaannya tidak diriwayatkan ada orang yang dibunuh atas hukuman had tidak solat. Bahawa Islam bukan pergi tengok tak sembahyang, tangkap untuk dia bunuh, tidak. Tangkap dia, paksa dia sembahyang, paksa dia solat. Paksa dia solat, tempohnya dikhilafkan ulama. Ada ulama kata kena tunggu sampai dia habis waktu. Tapi dia dalam tahanan. Dia ada dalam tahanan. Dan kebiasaannya orang Islam, kalau orang Islam mesti sembahyang lah. Sembahyang. Sebab tu dari segi praktikalnya, kalau dikatakan sebab tu tak semua hukuman hudud yang diletakkan dalam syarak dapat dilaksanakan, mana sentiasa Islam hukum, tidak. Hukuman tu wujud. Sebahagian daripada hukuman tidak dilaksanakan bukan kerana kita mengcancelkan hukuman tersebut, tidak, tapi kerana pelaksanaannya sangat ketat, menyebabkan banyak hukuman-hukuman hudud tidak dilaksanakan kerana apa? Tidak cukup syarat dalam pelaksanaannya. InsyaAllah. Jadi kata Imam Tahawi rahimahullah, beliau menukilkan akidah ini daripada Imam Abu Hanifah. Jadi beliau mengikrarkan mazhab Abu Hanifah dalam bab iman, dan perkara ini tiap-tiap ulama yang mensyarahkan akan ingatkan. Imam Tahawi menukilkan daripada Imam Abu Hanifah, dan pandangan Imam Abu Hanifah pandangan yang silap sedikit kerana beliau tidak memasukkan amal dalam takrif iman, dan oleh itu mereka seolah-olah
termasuk atau berpandangan dengan pandangan irja atau jadi golongan murji'ah. Apa itu irja? Irja ialah golongan yang menolak amal. Golongan yang menolak amalan. Golongan yang hanya bergantung pada harapkan Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tidak menghiraukan tentang amalan. Tetapi Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad tidak dikatakan murji'ah itu saja, dan tidak layak untuk seorang imam yang besar digelar dengan murji'ah. Maka istilah yang dikenali sebagai daripada murji'atul fuqaha, murji'ah yang ringan di kalangan fuqaha. Mereka tidak menafikan amalan, cuma mereka mengkategorikan amalan itu bukan rukun iman, tapi amalan itu merupakan syarat ataupun kelaziman kepada keimanan. Waktu kata Imam Ibn Abil Ais kita mensyarahkan, pada pandangan beliau, khilaf ini khilaf istilah. Satu masukkan amal dalam ta'rif, satu tak masukkan tapi mesti. Kalau tak, kena masih lagi menerima azab, perlu hukuman lain, tetap dijalankan seperti biasa. Hanya dari segi ta'rif. Itu pandangan Imam Ibn Abil Ais rahimahullah yang akan kita baca. Namun jumhur mengatakan tak. Ta'rif itu menyebabkan ada kesan tabaatnya, ada kesannya. Kesannya apa? Kesannya akan ada orang yang dia membawa jalan kepada pandangan begini, memberi ruang pada golongan murji'ah sebenar, menjadikan qaul imam sebagai hujah untuk mereka tidak beramal, dan memberi ruang pada golongan murji'ah untuk mengaku bahawa iman mereka sama dengan iman orang lain. Sedangkan Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna tentang ilmu, tentang beriman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik yang buat dosa? La yastawun. Allah kata tidak sama. Allah sifatkan orang yang beramal dengan iman, dan Allah sifatkan orang yang tidak beramal atau buat dosa itu dengan fasik. Allah kata tidak sama. Sebab Allah sebut afaman kana mu'minan. Allah tak kata afaman kana amilan. Allah kata afaman kana mu'minan. Artinya orang yang beramal dengan kebaikan tadi disifatkan keimanan padanya. Dan dalil jumhur banyak dalam masalah ini. Dalam cerita ini memang bukan jumhur lagi, hampir dikatakan ijma'. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu pandangan Imam Abu Hanifah dikatakan kesilapan Imam Abu Hanifah kerana beliau ikut pada gurunya. Kalau Imam Tahawi beliau menukilkan, kalaulah beliau i'tiqad dengan itu sekalipun, beliau juga tersilap dalam masalah begini, dan ulama tidak mengeluarkan mereka berahli sunnah. Mereka namakan murji'atul fuqaha, iaitu mereka tersalah mengambil pandangan murji'ah sedikit kerana mereka banyak tengok pada hukum fiqah. Mereka boleh melihat berfiqah, kerana fiqah itu ketika orang tu masuk Islam, orang tu ucap kalimah la ilaha illallah, tak perlu lagi kita persoalkan, tidak syak lagi mereka ni masuk dalam masyarakat Islam dan dikira sebagai seorang yang beriman. Sebab itu mereka dinamakan sebagai murji'atul fuqaha. Dan pandangan ini diwarisi dalam mazhab al-Maturidiyah dan sebagainya. Kerana al-Maturidiyah mereka, kebanyakan mereka di kalangan Hanafiyah. Namun Imam Syafi'i, semua ahlul hadis secara keseluruhannya, semua kurun-kurun yang awal selain dari yang disebutkan, mereka semua berpandangan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu iman itu ialah apa yang diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diikuti dengan amalan. Dan amalan situ ialah jinsul amal, yang menjadi jinsul amal. Artinya dia beramal, bukan artinya dia mesti amal sempurna. Kalau amal sempurna itu apa dia? Jinsul amal tadi menyebabkan sah iman dia atau tidak. Maksudnya asas kepada kewujudan iman. Kalau tak beramal langsung, tak ada iman. Kalau dia beramal, dia ada iman. Jadi orang beriman. Namun iman dia ada kesempurnaannya. Sempurna atau tak sempurna. Ada orang imannya hanya basic. Ada orang imannya sempurna. Kesempurnaan itu dah pada perlaksanaan terhadap segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, ketika dia melakukan ketaatan, bertambahlah iman.
ketika dia melakukan maksiat, berkuranglah iman. Jadi amalan-amalan secara satu persatu itu menyempurnakan, menambahkan iman ataupun mengurangkan iman. Sebab itu bila takrif iman, ulama kata al-iman tasdiqu bil jinan, hati tasdiqkan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan, wal yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Artinya asas itu ada, cuma asas iman itu kekal, cuma bertambah dengan kata yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan maksiat. Itulah ta'rif yang disebutkan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan itulah hak yang tidak boleh kita berpaling daripadanya. Saya kata iman ialah pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Beliau tidak menyebutkan amal bil arkan kerana beliau ikut kepada pandangan Imam Abu Hanifah, sebab beliau memang karang kitab ini, akidah tahawiyah, untuk menerangkan akidah al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian iman juga ialah bahawa semua syariat dan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Iman itu ialah mengakui semua yang, kata bahasa Arabnya, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun. Semua perkara yang sahih daripada Nabi. Artinya Nabi, apa sahaja yang Nabi ajarkan, dia terima secara keseluruhannya. Semua syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akur dan terima dengannya, maka dia dikira seorang itu beriman. Dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia sedia semua yang Nabi ajarkan adalah benar, semua yang Nabi perintahkan adalah wajib, semua yang Nabi larang adalah haram, iaitu jangan jenis-jenisnya, dan dia mengikrarkan segala syariat. Itu artinya iman. Jadi Syekh selepas beliau ta'rifkan iqrar bil lisan, tasdiq bil janan, beliau syarahkan, beliau kata, iaitu apa itu ikrar? Ikrar dengan segala syariat yang Nabi SAW sampaikan, yang sahih daripada Nabi SAW. Hati, mulut ikrar dan hati pun ikrar. Tak ada orang Islam yang persoalkan hukum Islam. Tak ada orang Islam yang syak dengan ajaran Islam. Artinya begitu, dia terima segala syariat Nabi SAW. Betul kata Syekh, bahawa semua syariat dan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Iman hanya satu, dan orang beriman pada asalnya adalah sama. Ini rentetan daripada kaul beliau, iaitu bila seorang tu beriman dengan sebenar-benarnya, mengakui segala kebenaran yang dibawa oleh syariat Islam, praktik dia atau tidak, itu bukan masalah iman, itu masalah fiqh, masalah bertambah iman, masalah kepada pahala dan dosa dia. Iman dia sempurna. Sebab apa? Beliau mengambil pandangan Abu Hanifah. Bila ditakrifkan iman hanya ikrar dengan lisan dan lidah, jadi amalan kat mana? Amalan tak dikira iman. Jadi iman dalam pandangan golongan fuqaha, murji'ah fuqaha, mereka tidak memasukkan amalan itu menambahkan iman atau mencacatkan iman. Mereka kata amalan itu menambahkan pahala dan ataupun menambahkan dosa. Pahala dosa tidak dibuang seperti mana golongan Jahmiyah yang betul. Mereka pahala dosa tetap ada, namun iman hanya pada apa yang ada dalam hati dan apa diikrarkan. Amalan tadi tidak menjejaskan penamaan iman. Dia menjejaskan nasib orang tu dari akhirat, menjejaskan status dia di sisi Allah SWT. Namun dari sisi iman dia adalah satu. Perbezaan kat mana kata Syekh? Kerana ini pandangan beliau, pandangan dalam bab ni, bab pandangan mujtahid fuqaha. Beliau kata iman hanya satu. Artinya bila semua orang masuk Islam, samalah. Iman hanya satu, sama saja, satu, dan orang beriman pada asalnya adalah sama. Iman semua orang Islam sama. Jadi tak ada siapa yang syak, semuanya yakin, semuanya ikrar. Perbezaan sesama mereka berlaku disebabkan oleh takut dan takwa. Iaitu kat mana perbezaan antara orang Islam? Ada yang takutnya lebih, ada yang takwanya lebih. Dia beramal lebih, atau ada yang betul-betul jauh pada maksiat, lebih pada orang yang lain lagi yang mungkin melakukan sebahagian maksiat.
melawan hawa nafsu, yang perbezaan pada tahap mereka lawan hawa nafsu, dan sentiasa melakukan amalan mulia, iaitu sebenarnya bukan mulia tu, mulazamatul aula, iaitu sentiasa melakukan amalan-amalan yang paling afdal, yang paling aula. Part ni perlu diingatkan semua yang mensyarahkan kata-kata Abu Ja'far At-Tahawi. Di sini beliau menukilkan pandangan murid fuqaha, dan ini adalah tempat-tempat yang anda sebut pada mukadimah dahulu, setengah daripada masalah dibincangkan kata-kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kerana beliau menukilkan 100% apa yang beliau terima daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, daripada akidah yang dinukilkan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Jadi dalam ni kita ambil pengajaran satu, sealim mana kita sekalipun, jadilah tokoh macam sekalipun, pasti kadang-kadang pandangan kita ada kesilapan, hebat macam sekalipun. Dan jangan rasa bahawa Imam Abu Hanifah, kita lihat bersejarah beliau hebat dalam bab akidah, hebat dalam bab fiqh, dalam semua sekali. Namun hebat dalam berdebat dan sebagainya, namun tetap Allah SWT menjadikan seorang itu tidak sempurna. Tidak sempurna, ada kesilapan. Sebab itu ketika kita menjumpai kaul yang silap di kalangan imam, kita tak boleh namakan Imam Abu Hanifah ni murjiah, tak boleh. Kita hanya sebut irja kerana kaul ini, tapi kita kena sambung fuqaha. Malah sebagai ulama kata tak perlu sebut irja, katakan kesilapan fuqaha. Kesilapan antara zallatul ulama, itu kesilapan ulama itu berlaku. Dan sepatutnya pandangan Abu Hanifah dikritik sejak pada zaman salaf, dikritik pada zaman semua. Sepatutnya pengikut yang datang kemudian bila menyedari kesilapan imam, mereka sepatutnya pada awal lagi tidak menukilkan, mereka betulkan sejak pada awal. Namun oleh kerana selepas pada zaman itu wujudnya golongan yang mengajak kepada ambil kaul imam tertentu, ambil semua sekali, sehingga perkara yang dipastikan salah sekali pun diambil, menyebabkan kesalahan tadi diwarisi. Kesalahan diwarisi. Sebab tu dalam bab kesilapan kita mengikut guru pada tempat yang kita tahu, ikut guru secara apa yang kita tahu baik betul. Kalau betul-betul kita yakin salah, sebab kita orang awam tak tahu yakin tak yakin. Tapi bila setengah masalah 100% kita tahu guru kita salah, hendaklah kita tinggalkan kesilapan guru kita dalam keadaan kita mendoakan keampunan, mendoakan kebaikan, dan tidak mencabut sifat hormat dengan orang yang kita mengambil ilmu dengan mereka. Dan kita kalau lihat kepada jasa Abu Hanifah, sangat berat masalah. Ramai ulama bincangkan sangat berat, sebab kita nak bincangkan tentang masalah akidah, tiba-tiba yang salah pula imam yang besar. Sebab itu kita salah dari segi ta'rifnya, salah ta'rif. Dan imam tidak bermaksudkan menolak amal, tetapi mengkategorikan. Kategori tadi salah, tidak memasukkan ia sebagai salah satu daripada perkara ta'rif iman atau rukun dalam iman itu sendiri. Sebab dan sudah pasti matan kat sini, matan sini Syekh menyokong, kalau matannya menyokong pandangan Imam Abu Hanifah. Okey, kita tengok syarah Ibn Abil Is rahimahullah. Syarah dia kata, ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan iman. Ini Imam Ibn Abil Is, seperti mana kita tahu dalam semua bab, apabila ini perkara, kerana beliau mensyarahkan ini sekalipun, beliau sebutkan, beliau syarahkan ikut mazhab Abu Hanifah. Apabila kesilapan dalam mazhab, beliau akan menggunakan istilah yang paling lunak. Dan begitulah cara berdakwah. Begitulah cara berdakwah. Bila kita tahu masyarakat kita ada kesilapan tertentu, dan mereka tidak melakukan kesilapan dengan sengaja. Mereka cuba nak betul. Jadi ketika kita berdakwah, jangan kita keluarkan mereka daripada kelompok, kita halau keluar mereka daripada kelompok kebenaran. Caranya adalah kita berdakwah dengan bahasa yang lunak, kerana kesilapan mereka bukan disengajakan. Sebab tu dakwah kita dalam masyarakat, dalam semua bab perlu sampaikan hak dalam keadaan kita tidak menolak mereka keluar, kecuali orang-orang yang memang bermujaharah dengan
dengan bid'ahnya, bid'ah yang dizahirkan, mengajak orang kepadanya, menentang kebenaran sebagainya, perlu kita ingatkan. Kerana kalau kita tak ingatkan kesalahan dia, dia akan bawa lagi orang lain lagi kepada kesesatan. Namun kesilapan orang-orang awam di kalangan kita, masyarakat, kesilapan yang berlaku di kalangan hatta di kalangan asatizah yang sesama kita, perlu ditegur dengan hikmah. Dan kita lihat kalau tengok baca Ibn Abil Iz rahimahullah, tatkala beliau bermuamalah, kerana beliau seorang qadi dalam qadil qudah dalam mazhab Abu Hanifah, beliau sangat jaga perkataan, apabila masalah itu bersangkut paut dengan ulama, bersangkut paut dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat beliau sendiri atau difahami oleh masyarakat beliau sendiri. Betul Imam Malik kata, ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan iman. Ya. Kalau kita tengok pada mukadimah awal-awal, Imam Malik kata, kalau siapa khilaf masalah dalam masalah akidah, siapa sahaja ini, mereka tak dikira sebagai ulama. Tapi kat sini ketika bermuamalah dengan kesilapan yang betul-betul kesilapan yang tak disengajakan atau berlaku khilaf di kalangan kibar, jadi bahasanya perlu lebih lunak. Kadang-kadang kita sampai satu benda bukan sebab kebenaran, bukan tak ada, kadang-kadang kita sampai satu perkara yang nampak kasar, bukan atau tidak diterima, bukan sebab kita tak bawa kebenaran. Kadang-kadang dengan cara kita menyampaikan kebenaran, cara kita menyampaikan tidak betul, menyebabkan suatu kebenaran yang dibawa tidak boleh diterima atau tidak difahami atau ditolak mentah-mentah. Sebab tu perlukan kepada hikmah. Dan hikmah setiap kata lembut. Hikmah ialah macam mana kita berjaya menyampaikan mesej, menyampaikan dakwah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan lembut, kadang-kadang dengan tegas, kadang-kadang dengan hikmah, kadang-kadang dengan debat, kadang-kadang dengan mauizah dan sebagainya. Itu adalah hikmah. Yang penting apa yang kita buat itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Imam Malik, pandangan pertama. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Ishaq ibn Rahawiyah. Aku dah sebut Rahawiyah itu waktu beliau tulis itu Rahawiyah. Boleh baca Rahawiyah, boleh baca Rahawai. Yang kita dah bincang, saya pernah tuliskan di depan dahulu. Imam Ishaq bin Rahawiyah atau Ishaq bin Rahawai berkata, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Ibn Rahawai, semua al-hadis. Mana ijma' al-ittifaq al-hadis. Kerana istilah al-hadis, Abu Hanifah tidak diistilahkan sebagai al-ra'yi. Kerana mazhab yang berada di mazhab Abu Hanifah adalah al-ra'yi, dan tiga mazhab lain diistilahkan sebagai al-hadis. Itu istilah dalam masalah fiqh. Dalam bila disebut al-ra'yi, al-hadis ialah mazhab yang tiga dan semua ulama yang lain. Imam Abu Hanifah kerana dalam masalah tertentu beliau mengutamakan qiyas dengan setengah masalah, dinamakan sebagai ahlul ra'yi. Bukan bererti beliau mutakallimin, bukan bererti beliau mu'tazilah. Ahlul ra'yi artinya mazhab yang menjadikan ra'yu adalah asas kepada beberapa perkara penting dalam mazhab. Okey. Semua ahli hadis, ahli Madinah, itu ulama Madinah secara keseluruhannya, ulama 7 Madinah dan yang lain-lain. Ahli Zahiri, mana Zahiri itu semua ulama-ulama Zahiriyah, dan sekumpulan ahli kalam. Sebahagian daripada ahli kalam sendiri berpandangan seperti pandangan ahli hadis atau ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Antaranya ialah al-Asy'ariyah. Dalam bab takrif iman, tapi Syekh tak sebut apa. Kalau sebut Asy'ariyah, Maturidiyah lain, Asy'ariyah lain, akan nampak pelik. Sedangkan kebanyakan dua ini bersama. Imam mazhab Asy'ariyah dan bersama dengan al-hadis dalam bab ini, iaitu menjadikan apa? Berpendapat perkataan iman bererti membenarkan dengan hati, menuturkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota. Sebab tu pembahagian Tauhid 3 sepatutnya disokong oleh orang yang mengaku sebagai Asy'ariyah.
Kerana tauhid 3 memasukkan amalan dalam ta'rif iman. Memasukkan amalan dalam tauhid. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan tauhid dan amalan. Sepatutnya disokong. Sepatutnya memang wujud sebelum ini. Sebelum ini dalam kitab-kitab diterima, tak ada masalah. Tapi wallah alam, semoga Allah SWT berikan kefahaman kepada semua sehingga syubhat begini dapat difahami oleh orang-orang, oleh masyarakat secara umum. Ramai daripada kalangan ulama mazhab Hanafi sependapat dengan pendapat Imam Tahawi rahimahullah. Artinya kita kata Imam Tahawi nukilkan daripada Abu Hanifah, tapi dalam kerana matan Tahawi disebutkan pandangan-pandangan Imam Tahawi, mengatakan ia adalah menuturkan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Iman tutur dengan hati. Okey, ada dua kaul sekarang. Satu kaul jumhur atau kaul salaf secara umumnya, yang kedua kaul Abu Hanifah dan pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, termasuk zahir kaul al-Imam Tahawi rahimahumullah jami'an. Ada yang berpendapat bahawa, iaitu pandangan seterusnya, pandangan ketiga, bahawa menuturkan dengan lidah merupakan rukun tambahan. Rukun tambahan. Artinya dia bukan asal. Ia adalah rukun tambahan. Artinya dia tadilah sebenarnya pandangan itu sama seperti pandangan yang kedua. Cuma mereka menamakan amalan itu juga rukun, cuma ia rukun tambahan. Asalnya tidak. Sebab nak asas kepada keimanan, seorang itu masuk Islam cukup dengan kalimah la ilaha illallah dan tasdik. Amalan-amalan adalah perkara yang asas yang wajib diamalkan untuk menjadikan seorang itu kekal dalam keimanannya. Jadi diistilahkan sebagai rukun tambahan. Istilah ini digunakan pakai oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kalau tengok kepada pendetailan yang dibuat, beliau syarahkan perkara ini sama seperti apa yang disebutkan Imam Abu Hanifah, iaitu mengeluarkan amalan daripada ta'rif iman, walaupun beliau menamakan sebagai rukun tambahan. Okey. Ada yang berpendapat bahawa menuturkan dengan lidah merupakan rukun minta maaf, saya silap tentang al-mutarjim. Ada yang berpendapat bahawa menuturkan dengan lidah merupakan rukun tambahan dan bukannya rukun asal. Imam Abu Mansur Maturidi, ini saya salah tadi, berkaitan Abu Mansur Maturidi, beliau berpandangan bahawa rukun iman, dalam takrif iman ada dua perkara utama. Tasdik dengan hati dan ikrar dengan lisan. Namun ikrar dengan lisan rukun tambahan. Sebab beliau melihat kepada takrif iman dengan mengatakan iman itu adalah kepercayaan. Jika percaya, tidak mensyarat percaya itu sempurna dalam hati. Mulut tadi hanya sebagai tambahan. Betul dikatakan rukun tambahan. Oleh kerana kita tidak boleh bezakan hati orang beriman dengan tidak beriman, tak tahu isi hati, maka wajib dituturkan kalimah la ilaha illallah, wajib dikeluarkan, dituturkan yang kata yang dikatakan sebagai rukun tambahan. Itu kata siapa? Itu adalah pandangan ini, pendapat ini dipegang oleh Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, dan pendapat ini juga diriwayatkan daripada Abu Hanifah rahimahullah. Sama dengan Abu Hanifah, ada dua riwayat. Riwayat kata qaul dengan lisan dan juga tasdik dengan jinan. Qaul yang kedua adalah asalnya tasdik dengan jinan, qaul dengan lisan itu merupakan rukun tambahan, wajib, bukan tapi tambahan. Sebab apa? Sebab asal kepada makna iman itu adalah tasdik, itu membenarkan. Beliau melihat kepada makna bahasa. Itu pandangan ketiga dalam takrif iman. Keempat adalah golongan Al-Karramiyah. Golongan Al-Karramiyah berpendapat iman adalah pengakuan dengan lidah sahaja. Ini paling teruk. Cukup ucap kalimah la ilaha illallah, walaupun hatinya tidak mentasdikkannya, tidak membenarkannya, cukup dia beriman. Ini lebih lagi, dia tengok pada hukum fiqh saja. Sebab itu bagi mereka, kaum munafik adalah orang di kalangan orang-orang beriman. Pada pandangan Al-Karramiyah. Pandangan ini juga kita lihat
Al-Karamiyah berpendapat iman ada pengakuan dengan lidah sahaja. Bagi golongan ini, orang-orang munafikin merupakan orang yang sempurna imannya. Hanya mereka mengatakan bahawa orang-orang munafik itu berhak dikenakan janji azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Pendapat mereka ini jelas tidak betul. Nampak macam mana Imam Abu Abdul Aziz syarahkan dua kaul yang salah awal tadi dengan sangat lembut. Sampai pada Karamiyah jelas tak betul. Sebab apa? Sebab Karamiyah diketahui mereka daripada golongan ahli bid'ah yang jelas. Berbeza dengan kaul yang pertama kedua dinisbahkan kepada Imam Ahlussunnah wal Jamaah, itu Imam Abu Hanifah. Pertama kaul beliau yang masyhur, yang kedua diriwayatkan daripada beliau, dan kaul itu juga menjadi pegangan dalam mazhab Maturidiyah. Kelima, pandangan kelima, Jahmu bin Safwan, itu golongan Jahmiyah, dan Abu Hasan As-Salihi. Sebenarnya bukan Abu Hasan, Abu Husain tu, Abu Husain As-Salihi. Okey, boleh betulkan tu. Jahm bin Safwan dan Abu Husain As-Salihi, sebab Abu Husain As-Salihi adalah tokoh Qadariyah, antara tokoh-tokoh awal Qadariyah. Jahmu bin Safwan dan Abu Husain As-Salihi, salah seorang ketua golongan Qadariyah, berpendapat iman adalah makrifat dengan hati. Iman adalah makrifat dengan hati. Apa beza pandangan Jahm bin Safwan dengan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi dia kata iman adalah tasdik dengan hati, iaitu mesti yakin, bukan sakat tahu. Jahm bin Safwan kata cukup dia kenal Allah, dia kenal agama Islam, kenal sahaja cukup dia jadi orang beriman. Ucap tak payah, buat tak payah, yakin tak yakin nombor dua. Yang penting kenal, belajar, faham, settle. Dia hanya syaratkan ilmu. Berbeza daripada Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mensyaratkan orang itu belajar, faham dan yakin. Itu tasdik. Itu membenarkan. Itu beza pandangan Jahm dan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi tidak memasukkan asalnya lisan, kecuali atas dasar dia rukun tambahan, kerana beliau melihat kepada makna asal iman tadi. Jahm bin Safwan dan Abu Husain As-Salihi, salah seorang ketua golongan Qadariyah, berpendapat iman adalah makrifat dengan hati, iaitu kenal dengan hati. Dan golongan Batiniyah mengambil pandangan ini, dan hakikatnya golongan Batiniyah adalah golongan Jahmiyah dalam bab iman. Sebab tu mereka sentiasa memasyhurkan satu kata-kata yang dinisbahkan kepada Nabi, hadis palsu. Mereka sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah. Kita tak syak dari segi maknanya awwaluddin ma'rifatullah, artinya agama itu, agama Islam perlu kepada ilmu sebelum kepada ikrar dan sebelum kepada amal. Ilmu mendahului ikrar dan amal. Kita tidak syak dari segi proses. Namun mereka menjadikan seseorang itu beragama, betul-betul beragama, cukup dengan sekadar awal agama seseorang itu dengan ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Batu golongan Batiniyah dan golongan Jahmiyah, mereka ialah golongan yang sejak dari dahulu rapat dengan Yahudi, rapat dengan Nasara, kerana mereka berpandangan Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman, kerana mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berpandangan bahawa iblis juga sebenarnya beriman dengan Allah, Firaun juga beriman dengan Allah. Sebab apa? Hakikatnya semua makhluk-makhluk ini beriman dengan Allah. Kerana sebab itu bila hujah yang dibawa oleh Jahmiyah ini, akhir datang golongan Batiniyah di kalangan Syiah, mereka nampak lebih senang pegang dengan hujah Jahmiyah. Sebab itu ilmu kalam adalah jambatan kepada Batiniyah. Batiniyah bukan orang ahli kalam. Mutakallimin lain, Batiniyah lain. Namun
ilmu kalam itu dan hujah-hujahnya menjadi jambatan kepada golongan batiniah berhujah dengannya. Seperti kalau kita nampak golongan batiniah, mereka akan keluarkan ayat-ayat Quran yang sama seperti yang disebutkan oleh golongan Jahmiyah dalam kitab-kitab mereka. Betul, dalam bab iman, tak syak lagi, cara kita berdepan dengan batiniah adalah kita perlu rujuk bagaimana ulama menolak golongan Jahmiyah dalam masalah ini. Masalah iman. Dia tak semua tak boleh kata kita tak kata batiniah keseluruhan Jahmiyah. Tidak. Batiniah lebih teruk, lebih jahat daripada Jahmiyah. Lebih kufur daripada Jahmiyah. Namun mereka ketika berhujah sudah pasti agama kufur macam sekalipun mereka takkan kata kami ini golongan sesat, tak pakai Quran, tak pakai hadis. Tidak. Masing-masing akan cari dalil. Yang mereka akan jumpa kat mana? Semua golongan sesat mereka akan jumpa dalil daripada kumpulan sesat yang sebelumnya. Jadi Mu'tazilah mengambil hujah daripada Khawarij dalam bab tadi, dalam bab mentakfirkan. Tapi dia tak ambil semua. Batiniah mengambil hujah daripada Jahmiyah walaupun tak ambil semua. Kerana dalam masalah yang lain batiniah mereka ialah golongan ahli sihir di kalangan Syiah. Ahli sihir yang hanya mengutamakan pengamalan sihir dia lebih daripada dan menjadikan sihir itu sebahagian daripada agama mereka. Ini perbincangan dan golongan batiniah. Kalau golongan batiniah ini paling kuat buat mentera. Buat tangkal semua sekali. Rujuklah buku-buku batiniah akan jumpa sebab mereka memang ahli sihir. Mereka lah yang menggabungkan ilmu sihir dengan ayat Quran. Dulu buat sihir mana ayat Quran? Mereka ni bawa ayat Quran, huruf-huruf Quran, huruf-huruf Jawi boleh jadi sihir. Sebab apa? Sebab golongan batiniah. Asal mereka ialah golongan batiniah juga dikafirkan oleh sebahagian mazhab Syiah. Kerana mereka tidak pun hirau dengan akidah Syiah yang sebenar. Mereka tak ada cerita tentang kafirkan sahabat ke, tak cerita tentang, tak, sibuk mereka ialah dengan amalan mereka. Sebab tu kerajaan Fatimiyah di Mesir ketika itu mereka wujudkan madrasah batiniah. Sekolah pusat marakis batiniah yang begitu banyak. Sebab mereka dalam zaman Fatimiyah tak banyak mereka cerita kutub sahabat, tapi zaman mereka tersebarnya fahaman batiniah. Banyak tarikat-tarikat batiniah banyak berkembang biak dalam masyarakat pada zaman Khalifah Fatimiyah, iaitu mereka menisbahkan mereka yang dinisbahkan dengan begitu sinonim dengan ilmu sihir. Jaham bin Safwan, okey. Pendapat ini adalah lebih jelas tidak betul berbanding dengan pendapat sebelum ini. Ini kerana ia membawa maksud Fir'aun dan pengikutnya merupakan orang-orang beriman kerana mereka tahu dan mengakui kebenaran Nabi Musa AS dan Nabi Nuh AS, tetapi tidak beriman dengannya. Oleh itu Nabi Musa AS berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Sebenarnya engkau wahai Fir'aun telah pun mengetahui tiada yang menurunkan segala mukjizat ini melainkan Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang memelihara Rabb kepada langit-langit dan bumi. Basair merupakan suatu mukjizat yang merupakan suatu keterangan dan nyata di depan mata kamu. Jadi Musa iktiraf bahawa Fir'aun dah faham isi kandungan Musa. Musa kata, kamu wahai Fir'aun, kamu tahu sebenarnya. Artinya, bila tahu, kata Jahmiyah, beriman Fir'aun sebenarnya. Fir'aun sebenarnya seorang yang beriman. Jadi, Fir'aun ni kedudukan dia apa? Dia kafir di dunia, mukmin di akhirat. Kafir di akhirat yang digunakan pakai dalam mazhab batiniah, digunakan pakai dalam golongan Jahmiyah. Walaupun istilah ini kadang-kadang digunakan pakai juga dalam mazhab Maturidiyah untuk mensifatkan orang-orang yang masuk Islam, kemudian dia ikrar dan dia tak beramal. Tapi contohnya kebanyakannya disebutkan pada yang tak sempat beramal. Tak sempat beramal itu yang disebutkan dalam mazhab Al-Maturidiyah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung dalil berkaitan dengan menolak pada golongan batiniah ni. Saya akan ulang balik start daripada ayat Quran ni berkaitan dengan ayat
perkataan Musa kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula ila rabbis samawati wal ard basair. Kita akan sambung untuk pertemuan akan datang insya-Allah. Anda buka pada soalan. Okey, sampai sekarang apa yang sampaikan, mana 5 kaul ni dapat tangkap insya-Allah. 5 kaul dalam takrif iman. Insya-Allah. Bukan angkat yang angkat tangan. Tu. Kadang-kadang orang dia nak angkat tangan dia garu je, saya ingatkan nak angkat tangan. Bukan garu tu. Insya-Allah. Okey. Syekh, pada Al-Maturiyah sebenarnya kalau secara tasdid dengan lisan itu dah cukup sempurna. Namun kesempurnaan itu tidak diketahui kecuali dengan lisan, maka lisan tadi membenarkan itu hanya rukun tambahan. Hakikatnya iman itu sempurna cukup dengan hati. Sebab tu ada istilah mukmin akhirat, kafir dunia mukmin akhirat itu juga digunakan pakai dalam mazhab Maturidiyah. Walaupun masalah ini masalah yang sangat dalam dan kebanyakan golongan Maturidiyah juga tidak menyebutkannya. Wujud disebutkan tapi kita tak boleh kata Maturidiyah lagi tak, kerana bila belajar dengan tinggi dalam baru kita jumpa. Dari segi perbincangan umum mereka seolah-olah antara masalah yang dilupakan, mereka tak nak bincang banyak. Sama seperti tentang kalam, tentang sifat kalam sebagainya, mereka tidak suka membincangkan yang itu banyak, namun itu memang wujud. Manakala mazhab Asy'ariyah dalam masalah ini takrif ni sama seperti Ahli Sunnah wal Jamaah yang Syekh nisbahkan sebagai sebahagian ahlul kalam. Cuma dari sebab praktikal tertentu antara ulama kritik dalam bab praktikal, bab takrif iman tak ada masalah. Dalam bab praktikal tertentu dalam bab antara beza dalam bab bincang tentang af'alul ibad ada sedikit perbincangan. Walaupun isyarah sama seperti Ahli-Sunnah secara umum, tapi dalam bab libat, dalam bab tentang sebab, tentang asbab dan sebagainya ada perbincangannya nanti insya-Allah. Tapi sebagai asasnya takrif iman secara umum sama seperti takrif yang utama, takrif Ahli-Sunnah Jamaah, iaitu ikrar dengan lisan, tasdiq dengan jinan, dan amal bil arkan, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Itulah takrif terhadap iman yang kita warisi daripada ulama salaf dahulu. Dan kalau tengok buku kitab-kitab akidah yang asal, mereka akidah yang awal akan tekankan benda ini betul-betul. Sebab tu dalam Tauhid 3 kita mempertahankan pembahagian istilah Tauhid 3 dan pembahagiannya. Kerana Tauhid 3 menekankan tentang perkara ini, iaitu iman itu bukan sekadar, bukan semua amalan dikatakan fiqh, tidak. Sebahagian daripada amalan itu melibatkan iman. Dan iman itu sendiri, iman itu hanya sempurna dengan amalan. Dan sebahagian daripada amalan menyebabkan iman itu boleh hilang. Kalaulah kata semua, ada orang kata kalau khilaf masalah amalan, semua fiqh. Kalau macam tu orang sembah berhala, dia sembah berhala, fiqh ke? Akidah. Orang yang pakai tangkal, orang yang pergi minta kubur, banyak amalan-amalan yang bukan masalah fiqh. Fiqh adalah fiqh dalam masalah memahami ketaatan, cara pelaksanaan terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqh bukan bererti bila ulama kata fiqh itu amalan, bererti mengeluarkan amalan itu sendiri daripada iman, daripada tauhid. Tidak. Fiqh adalah memahami cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah jelas ianya Allah suruh solat, maka macam mana nak solat, kita kena rujuk pada fiqh. Tapi keyakinan bahawa yang mensyariatkan solat adalah Allah, dan kita tidak solat kepada yang lain, kita taat kepada Allah, itu akidah. Asal, betul, usul. Dia kata akidah adalah usul, fiqh adalah furuknya. Bukan bererti iman berkaitan dengan hati, keseluruhannya adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan amalan semua sekali adalah fiqh. Tidak. Fiqh mengamal. Fiqh itu akidah kita mentauhidkan Allah, tidak syirikkan Allah. Macam mana? Dengan hukum fiqh.
Macam mana itu dengan hukum fiqh? Okay, sekadar ini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita yang singkat ini pertemuan yang bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada kelemahan sendiri. Dan kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kekurangan tersebut dan menerima kebaikan yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan-kebaikan itu sebab untuk kita mendapat redha-Nya di hari akhirat insya-Allah. Dan sebelum nak tutup, ana pesan dan menyeru kepada sahabat-sahabat, walaupun kita sekarang ni duduk kita kerana jarak-jarak begini, kadang kepala ke sana, kepala ke sini beza sikit seperti dulu kita semua ni sebab jarak ini. Jadi macam mana sekalipun kita patuhilah SOP yang ditetapkan, dan keadaan walaupun kadang-kadang kita tak selesa kadang-kadang, sebab memanglah SOP mana ada yang selesa undang-undang selesa tak selesa nombor dua, tapi ketaatan kepada pemerintah apabila menetapkan satu undang-undang, kita boleh terima. Dan kita tahu SOP itu dia tetapkan di tempat umum, bukan bermaksud kat rumah kita pun kita nak kena jarak dengan sebagainya, tempat umum. Jadi dia bukan masalah umum. Masalah umum kita tak kenal orang depan kita ni bau penyakit tidak, keluarga kita kenal sebagainya, dengan kata dengan kawan yang kita kenal betul-betul, itu personal, urusan personal. Saya rasa SOP tidak sampai ke tahap itu. Sebab tu bila orang tanya, anak sering ditanya berkaitan dengan Ustaz macam mana kita, Baitul Salam pun ada kawan, ada tadi ada jemaah ni nampak sejadah pun dah letak pisah-pisah, cakap ya, kerana Baitul Salam tempat umum perlu patuh kepada SOP umum, dan itu perkara yang dimaklumi. Kalau kita ada pandangan yang berbeza, semua orang akan ada pandangan berbeza dalam bab tertentu. Untuk dalam bab tertentu, pandangan kita adalah pandangan peribadi. Pihak yang membuat polisi dan SOP adalah pihak berwajib. Kalau kita rasakan pandangan kita betul, hendaklah kita salurkan dengan betul. Kita boleh hantar surat, hantar cadangan, hantar pendapat, kerana kalau kita mengajak orang tidak mematuhi kepada SOP atau kepada pemerintah, hakikatnya kita tidak membawa kepada kebaikan. Tidak kebaikan. Kita jadi huru-hara, jadi bermasalah kepada umum, daripada orang taat dengan satu suara, tiba-tiba ada banyak suara bila buat satu benda. Sekarang ni kita taat kepada pemerintah, kita solat dengan keadaan jarak sebagai contoh. Paling kurang kita boleh berhujah depan Allah, kita taat kepada pihak yang berwajib, dan perkara itu dia ada dalam hukum fiqh. Tapi kalau kita mengajak kepada kata solat begini, dengan keadaan begini, solat tidak sempurna sebagainya, kita mewujudkan syak dalam hati orang awam yang ada dua, tak tahu nak tak ikut siapa. Dan anak secara personal, walau halam kat pun sebab kat rumah anak solat rapat, jujur solat dengan kawan rapat. Sebab apa? Kita tahu sunnahnya bagaimana. Namun oleh kerana ketetapan umum itu masih lagi berkuat kuasa, dan kita perlu hormat dan taat kepada ini. Dan Anas pun tak nak cerita pasal ni, kerana kadang-kadang ada perbezaan pandangan dengan sebagian sahabat-sahabat, tapi perlu kita nyatakan bahawa tiap-tiap tempat itu ada haknya. Apabila pergi masjid tak SOP, ikut SOP. Kat rumah kita ada hak kita dengan kawan-kawan ada hak kita dengan, kerana kalaulah SOP itu nak raikan, orang nak buat satu polisi perlu merujuk kepada semua, sudah pasti ada banyak pandangan. Yang penting kita taatlah. Ana yakin tak lama, insya-Allah perkara ini ikut maklumat dalaman kawan-kawan dah ramai dah yang salurkan kepada pihak berwajib tentang minta supaya bukan diketatkan namun lebih sedikit dilonggarkan SOP. Kita tunggu sekiranya dikeluarkan arahan, nanti kita ikut. Selagi belum ada arahan bagaimana, kita ikutlah, kerana selain daripada kita ingin menyampaikan kebenaran, kita juga ingin masalah umum. Kita bukan lihat kepada masalah khusus saja. Adakah menyalahi sunnah? Tidak. Menyalahi sunnah sebahagian daripada perkara, menolak mudarat yang mudarat itu lebih baik daripada mencapai maslahah. Menolak mafsadah itu lebih diutamakan berbanding dengan masalah. Jadi sekarang ni masalahnya
Ana setujulah. Ada yang tanya sebagai setuju tidak? Ana setuju dengan apa yang sekarang. Sebab kita berada di tempat umum, kita patuhilah apa yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Semoga Allah SWT jadi bermanfaat, dan minta maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada yang tidak selesa sebagainya. Semoga Allah SWT tidak jauhkan hati kita. Perbezaan pandangan tidak menyebabkan hati kita jauh. Dan ana menyeru pada semua kawan-kawan, beradablah dalam berbincang, beradablah dalam berbeza, dan jangan keluarkan seseorang daripada kelompok kebenaran. Sampaikan, ajaklah untuk kita sama-sama cari kebenaran. Kalau berbeza juga, dakwahlah dengan kadar kemampuan kita. Selainnya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoalah kebaikan pada kawan-kawan di ketika bersendirian. Kita kalau kawan kita beza kita, jangan kita jadikan simpan sifat kebencian. Doa kebaikan. Doa kebaikan. Kerana kadang-kadang suatu perkara yang kita nampak buruk itu, walaupun buruk dan salah, tapi ada di sebaliknya kebaikan. Semoga Allah SWT hapuskan keburukan dan ada kebaikan itu dikekalkan. Dari segi ini, kita tahu bahawa kalau ada yang bersuara tentang perkara ini, dan mungkin betul disampaikan, ada tak baiknya, ada baik. Ada baik, tapi bukan berarti itu yang perlu buat. Allah cipta iblis, ada baik tak? Ada baiknya, orang bertaubat dan sebagainya. Tapi bukan bererti kita kena ikut iblis, lepas tu kita kena mana tak? Anda tak kata iblis pun, tak ada kata. Maksudnya semua perkara yang berlaku ada kebaikan. Kita nak ajak supaya janganlah kita bila berbeza pandangan, kita jadi hati kita jauh. Dan jangan kita tolak mana-mana sahabat-sahabat kita yang berbeza pandangan. Ana sering mengajak pada kawan-kawan, kita yang memahami sunnah ni tak ramai. Mana kalau dibandingkan dengan yang tak faham lagi, bukan berarti mereka tak ikut. Mereka pun ikut sunnah Nabi SAW, tapi setengah daripada perkara tak faham. Jadi jangan kita kecilkan lagi kelompok yang memang sudah sedia ada tidak terlalu besar dari segi yang faham dengan jelas berapa manhaj. Sekarang ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.